juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sekali lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama menelusuri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang manusia yang paling disayangi oleh Allah, melalui sirah yang begitu banyak dikarang, dan kita memilih salah sebuah daripada kitab Arab Ar-Rahiqul Makhtum yang bercakap tentang sirah, dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dan diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan lepas ataupun 2 minggu yang lalu kita mendengar dan membaca bersama buat kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenalan dengan Jibril kali pertama. Dan pada kali dan pertemuan pertama itu juga Jibril memberikan wahyu yang pertama kepada Nabi, iaitulah melalui surah Al-Alaq, ataupun sebut Al-Alaq orang tak berapa tahu, sebut surah Iqra, semua orang tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dibacakan oleh Jibril sebagai wahyu yang pertama. Allah turunkan Quran sebuah daripada awal sampai ayat yang terakhir ke langit dunia untuk diturunkan oleh Jibril alaihissalam selama 23 tahun. Wahyu ataupun Quran itu keseluruhannya diambil daripada Lauh Mahfuz sebiji. Daripada Lauh Mahfuz turunkan ke langit dunia. Daripada langit dunia Jibril menunggu arahan daripada Allah yang Maha mengetahui, untuk Allah memberikan arahan, wahai Jibril, hari ini kau turun wahyu ni, selepas beberapa hari kau turun wahyu fulan, selepas beberapa bulan kau turun wahyu fulan, selama 23 tahun. 23 tahun habis satu Quran, 6,326 ayat. Lepas wahyu turun 2 minggu lepas juga kita tengok Nabi terbingung-bingung dan tertanya-tanya, benda apa ayat ini daripada siapa? Siapa yang cipta dan rekakan ayat ini? Siapa yang datang kepada aku di Gua Hira? Banyak soalan Nabi tak boleh jawab. Persoalan-persoalan itu ada jawapan pada seorang yang masih hidup pada zaman itu, namanya Waraqah ibn Naufal ibn Asad. Waraqah ini seorang yang pakar tentang isi kandungan Taurat dan juga Injil. Alim, dia pernah mengarang Taurat dan sebagainya, dan dia adalah sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, sepupu. Waraqah bin Naufal ni sepupu. Bila Nabi balik dalam keadaan menggeletar tubuh badannya, Nabi
Nabi kata, habislah aku kali ini, dengan maksud aku akan dikacau dan dirosakkan oleh kuasa jahat. Nabi menjawab kepada Rasulullah dengan satu jawapan yang dimuatkan di dalam kebanyakan kitab sirah. Kata Sayyidatuna Khadijah, wallahi ma yukhzika Allahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghina dan merosakkan kamu wahai Muhammad. Innaka latasilur rahim, kamu ni semua orang kenal, selalu memperhubungkan silaturahim. Wa taqrid dhaif, wahai suamiku Muhammad, semua orang kenal kamu satu orang manusia yang suka melayan tetamu. Wa tu'inu 'alal ma'dum, kamu tolong orang susah. Wa tu'inu 'alal mazlum, kamu tolong orang yang dizalimi. Sayyidatuna Khadijah dengan pengamatannya, dia kata, kamu tidak akan diganggu oleh kuasa jahat, oleh jin, oleh syaitan wahai Muhammad. Maka dia bawa jumpa dengan Waraqah ibn Naufal yang ketika itu berada di akhir-akhir hayat, dah buta dah waktu tu, telah pun buta. Maka dia pun menjawab ke semua persoalan yang bermain di fikiran Rasulullah. Dia pun bagi tahu, wahai Muhammad, yang turun kepada kamu itu adalah Jibril ataupun An-Namusul Akbar. Apa yang kamu dapat itu adalah wahyu, dan kamu adalah seorang nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, dan kamulah nabi akhir zaman itu. Tidak ada seorang nabi apabila dia membawa syariat, menyebarkan agama Allah, kecuali dia akan diserang, dia akan didustakan, dan akhirnya mereka akan mengusirnya keluar. Membuatkan Nabi menghentikan huraian Waraqah dalam keadaan tidak percaya dan percaya. Antara percaya dan tak percaya, Nabi pun kata kepada Waraqah, awa mukhrijiyahum, apakah mereka sanggup, apakah mereka akan mengusir aku keluar daripada Mekah? Nah, Waraqah kata, ya wahai Muhammad, tidak ada seorang nabi kecuali apabila dia menyampaikan wahyu ini, maka dia akan dihalau oleh penduduk di negerinya. Kemudian wahyu berhenti selama beberapa tempoh. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan beberapa hari saja selepas surah Al-Alaq turun ayat 1 sampai ayat 5. Dia turun ayat 1 sampai ayat 5, kemudian dia berhenti. Dia berhenti itu selama beberapa hari. Itu pandangan Imam Bukhari. Imam Baihaqi kata berhenti selama 6 bulan. Ada imam-imam lain menyebut berhenti selama 3 tahun. Tapi 3 tahun tu minoriti, pendapat yang minoriti. Keadaan Rasulullah apabila wahyu terhenti, Nabi menunggu-nunggu. Ulama bahas dalam kitab Fiqhus Sirah, kefahaman yang diambil daripada sirah, hukum hakam yang dikeluarkan daripada sirah. Kitab tu nama Fiqhus Sirah. Kata para ulama, Allah memberikan satu tempoh di antara wahyu pertama dengan wahyu kedua untuk memberikan Nabi keselesaan, keyakinan. Nabi dah rasa mampu untuk terima wahyu yang kedua. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu yang kedua yang kita nak tengok pada malam ni, muka surat 61.
Nabi duk tunggu hari-hari. Nabi mendongakkan kepalanya ke langit. Nabi duk tunggu wahyu kedua. Bahkan Sayyidatuna Khadijah juga tanya, ya wahai suamiku, pasal apa wahyu tak turun lagi? Nabi tak ada jawapan. Adakah Allah merajuk dengan Nabi? Ini soalan dalam fikiran Nabi. Apakah Allah telah merajuk kepada aku? Apakah Allah tengok kali pertama Tuhan tengok aku layak, kemudian keduanya Allah tengok aku tak layak, kemudian aku ditinggalkan? Nabi duk tanya macam-macam. Akhirnya ketika mana Nabi berjalan, maka Nabi disapa oleh Jibril alaihissalam. Nabi pun tengok ke atas. Jibril dengan rupa bentuknya yang asal, Jibril duduk di atas kursi yang memenuhi langit, seluruh pemandangan langit. Nabi tengok ada Jibril dengan rupa bentuk dia. Jibril pun seru Rasulullah, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, kamu pesuruh Allah dan aku adalah Jibril. Sekali lagi, ketika Nabi cerita kisah itu, Nabi kata malaikat itulah yang aku lihat di Gua Hira tempoh hari. Malaikat tu juga Nabi kata yang aku tengok di Gua Hira tempoh hari. Nabi pun balik ke rumah. Sekali lagi tubuh badan Nabi menggeletar. Dan sekali lagi, untuk kali yang kedua, Nabi minta Sayyidatuna Khadijah, Zammiluni, selimutkan aku. Ataupun dengan riwayat yang lain, Dathiruni, dengan makna yang sama, selimutkan aku. Surat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktu Nabi berselimut tu, turun wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, ni semua ditujukan kepada Rasulullah. Mulia Nabi, Allah bercakap dengan Rasulullah. Turun satu ayat arahan terus ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warrujza fahjur, maka dan janganlah segala kejahatan, hendaklah engkau jauhi. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Wa li rabbika fasbir, dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan musuh. Hak ni wahyu kedua. Hari itu kita dah tengok wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan semua yang ada dalam alam ini. Allah nak ajak Nabi, wahai Muhammad, yang kamu duk tanya selama ni ketika mana kamu duk di Gua Hira, kamu bertafakur seorangan, siapakah yang mewujudkan itu dan ini? Hari ini Allah jawab, Allah yang menciptakan kesemuanya. Selesai. Kemudian turun wahyu yang kedua, wahai orang yang berselimut. Ulama mengeluarkan beberapa hukum dan juga kefahaman daripada ayat ini. Kita boleh baca dalam buku ni. Bagi memudahkan kefahaman, kami akan perturunkan segmen demi segmen mengenai utusan yang paling hampir dengan dasar iman. Satu, daripada Al-Quran. Sekarang ni pengarang kitab kita, Syekh Safiur Rahman, dia nak analisa dan wahyu yang kedua ini,
apa yang Allah nak bagi tahu kepada Rasulullah. Satu, matlamat terakhir ialah memastikan bahawa tiada seorang pun yang melanggar perintah Allah di maya pada ini, dan memberi ingatan betapa pedih akibatnya di kemudian hari, dan menyampaikan pesanan ini agar tersemat dalam minda dan hati masing-masing dengan harapan ia bukanlah satu kejutan. Qum fa'anzir, daripada ayat tu, tuan. Ayat pertama, wahai orang yang berselimut, sebab Nabi berselimut. Sebab Nabi duduk berselimut, maka Allah pun sebut ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Qum, bangun, fa'anzir, bagi peringatan, bagi amaran. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada detik itu ialah menyampaikan dakwah, memberi amaran, menyebarkan larangan, menyebarkan arahan Allah kepada semua manusia sehinggalah akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas itu mesti disambung oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti sambung. Kita bukan dengar sirah, kita dengar oh Nabi kena sampaikan, alhamdulillah Nabi telah melaksanakan semua tugas dia. Balik lagi, singgah di kedai sampai ke sebelah, sembang, balik rumah lena, tak ada apa. Kan macam tu tuan. Saya baca dengan amanah untuk saya dan kita semua menyambung amanah dan juga tugas yang Nabi SAW bagi pada semua orang. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua orang kena buat, bukan ustaz-ustaz saja, sekadar yang kita mampu. Kemudian satu, qum fa'anzir, ayat kedua Allah suruh sampaikan sampai habis. Wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah. Hidup manusia daripada mula bangun tidur tuan-tuan, sampailah kita diusung masuk ke dalam liang lahat, hidup kita adalah membesarkan Allah. Apabila manusia membesarkan harta, maka dia salah. Bila manusia membesarkan makhluk, dia salah. Apabila manusia membesar dan mengagungkan pangkat, dia juga salah. Wa rabbaka fakabbir, bagi tahu kepada umat kamu yang mesti dibesarkan hanya Allah SWT saja. Allah saja. Awal lagi Tuhan beritahu, awal lagi. Tak boleh agungkan selain Allah. Rabbaka fakabbir. Wahyu kedua, wa thiyabaka fatahhir. Tiba-tiba masuk tajuk baju. Pelik tuan. Pakat buka, balik pakat buka tafsir, tuan-tuan pakat tengok surah Al-Muddathir juzuk 29. Pakat tengok ayat keempat, wa thiyabaka fatahhir. Maksud dia, dan pakaian kamu bersihkanlah. Apa dia ni? Tiba-tiba masuk tajuk baju. Oh, ulama hurai macam-macam tuan-tuan. Ulama hurai, para mufassir pun hurai. Antara syarat sah solat ialah bersih pakaian, badan dan tempat solat. Syarat sah, bukan rukun. Antara syarat sah solat ialah suci pakaian kita, badan kita dan tempat semayang kita. Pasal apa kena bersih? Kerana Islam agama bersih. Yang keduanya kerana nak menghadap ketua kepada semua raja kepada semua raja yang ada di alam-alam ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau nak pergi menghadap yang di-Pertuan Agong, nak menghadap raja, nak menghadap TYT, lagi 2 bulan orang tak surat nak terima anugerah, tempah baju ratusan ringgit. Kalau pagi tu dia tak mandi, mustahil dia akan hadir majlis tu. Apatah lagi bila nak berhadapan dengan Allah, nak angkat takbir Allahu Akbar, Allah yang paling besar bagi kami, maka pakaian dia kena bersih kerana bukti dia mengagungkan Allah.
badan dia kena bersih, tempat dia semayang mesti bersih. Maka yang itulah selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu nama urai. Wa thiyabaka fatahhir. Nak berjumpa dengan Allah, wajib orang itu bersih. Kalau tak bersih, muka dia tak bersih, tangan dia tak bersih, ambil semayang kan? Ambil semayang kan kita basuh muka paling kurang sekali. Maka hilang habuk di muka, hilang habuk di tangan, hilang habuk-habuk di kepala, dan hilang habuk di kaki kita. Kita main menghadap Allah dalam keadaan bersih. Maka kalau tak bersih, mustahil kita boleh main menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir. Yang kedua, kata para ulama, kenapa Allah sebut pakaian? Kerana Allah nak beritahu kamu, wahai Muhammad, daripada ruh kamu mesti bersih, akhlak kamu mesti bersih dan mulia, sampailah ke semua sudut, termasuklah pakaian kamu juga mestilah bersih. Kata para ulama, itu sudut yang kedua. Kemudian lepas pakaian, Allah sebut warrujza fahjur. Jahat jangan buat. Warrujza fahjur, dan kejahatan kamu mestilah jauhkan. Sebab jahat adalah sifat kepada iblis dan juga syaitan. Kemuliaan dan ibadah adalah sifat kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Maka Allah pun sebut, wahai Muhammad, kejahatan jangan sekali. Maka Nabi tidak pernah melakukan kejahatan seumur hidup dia. Tuan-tuan, tak pernah. Nabi tak pernah buat kejahatan walaupun satu saat dalam hidupnya. Salah pernah, al-akhta' Nabi pernah ada kesalahan. Adapun kejahatan, sejak daripada turunnya wahyu yang kedua, warrujza fahjur, maka Nabi tidak pernah melakukan kejahatan, dosa tak ada, tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah tak ada dosa. Dia tidak pernah melakukan sebarang kejahatan. Sifat ahli syurga keseluruhannya adalah orang-orang yang baik. Kemudian, dan yang terakhir, ayat yang ke-6, wala tamnun tastakthir, wahai Muhammad, dan jangan engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Semua ni boleh hurai panjang, tuan-tuan. Ayat ni tiap-tiap satu boleh hurai panjang. Semua penting. Allah beritahu kat Rasulullah, wahyu yang kedua, apa saja kebaikan yang kamu sampaikan bagi ke orang, wahai Muhammad, jangan harap dia punya balasan. Jangan duk tunggu. Nampak, tuan-tuan? Semua asas benda-benda yang penting ketika menyebarkan Islam. Ketika saya dan tuan-tuan kita semua menyebarkan Islam, menyampaikan sunnah Rasulullah kepada orang lain, antara prasyarat utama, jangan buat jahat. Mesti sampaikan. Nampak, tuan? Ayat kedua, Ustaz, mesti sampaikan. Yang kedua, mesti besarkan Allah. Yang ketiga, mesti bersih. Yang keempat, jangan buat jahat. Yang kelima, kalau bagi ke orang, sama ada nasihat, sama ada uang, sama ada kamu korbankan tenaga, jangan minta sesuatu balasan. Jangan duk tunggu. Dalam hati ni tak mau ada duk tunggu. Oh, 3 bulan dah duk tolong dia, takkan sekali tak boleh tolong. Yang tu tastakthir. Hak tu dia menunggu imbuhan. Kita bagi wang, kita tunggu balik wang. Kita bagi tenaga, kita tunggu balik tenaga. Kita respect dan hormat orang, kita tunggu dia hormat balik kita. Tastakthir. Itu larangan Allah. Bukan duit saja, tuan-tuan, bukan duit saja. Dalam Islam kita hormat orang, dalam Islam kita muliakan orang Islam lain. Dalam Islam kita bantu orang. Allah peringat ke Nabi, apabila kamu menjadi rasul, banyak benda yang kamu nak tolong orang. Wala tamnun tastakthir. Jangan harap imbuhan. Ayat terakhir kata Allah, wali rabbika fasbir. Kena banyak sabar. Prasyarat dakwah Allah sebut 6 dalam surah Al-Mudaththir ni, ada 6. Yang ke-6, sabar.
Nak sampaikan Islam kena sabar tuan. Oi, mesti sabar punya. Tambah-tambah dengan zaman hari ini. Dengan zaman hari ini, kita pegang duit amanah, duit orang. Dalam duk pegang tu, dia duk naik cerita macam-macam ni. Hak Nur buat main cerita tu, hak kumpulan sini buat main cerita ni. Dalam kita duk pegang tu amanah. Kita ni dah sampai satu tahap, insya-Allah kalau jumpa 1 juta pun tak ambil. InsyaAllah kalau jumpa duit segetui 1 juta pun takkan ambil. Ada akhirat. Kita ada akhirat. Dalam duk pegang duit dengan amanah ni pun dia duk kacau. Kumpulan Nur kata macam ni, hak Nur kata macam ni. Zaman lah. Wa li rabbika fasbir. Sabar ni dia jadi rukun dakwah. Ni 6 ni antara 6 rukun dakwah yang Allah sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat awal untuk Nabi bersedia. Selesai. Tuan-tuan buka muka surat 65. Habis dah tu muka surat 61. Kita dah tengok tak sah antara rukun utama waktu berdakwah, syarat dia ataupun dia punya resipi dia Tuhan bagi dah kepada Nabi 6 tadi. Kemudian masuk tajuk subtopik yang kedua, fasa dan peringkat menyampaikan dakwah. Ini dia masuk cerita balik. Pasal mengaji teori kan. Ini dia masuk cerita balik. Seruan Rasulullah boleh dibahagikan kepada 2 fasa. Yang pertama fasa Mekah, yang kedua fasa Madinah. Mekah Nabi berdakwah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Dah habis. Cukup 63. Jadi Rasul umur 40, berdakwah di Mekah 13 tahun sampai umur 53. Kemudian berpindah ke Madinah duduk 10 tahun sampai umur 63. Senang aja. Cara tuan-tuan nak faham sirah Nabi. Habis. Setiap fasa mempunyai ciri-ciri tersendiri dan dapat dilihat melalui penelitian tepat tentang semua keadaan yang mencorak setiap satu fasa. 3 fasa. Pertama, tahap berdakwah secara sulit 3 tahun. Kedua, tahap perisytiharan dakwah di Mekah bermula daripada tahun keempat kerasulan hingga akhir tahun ke-10. Dah 13 tahun. Ketiga, tahap menyeru kepada agama Islam dan penyebarannya di luar Mekah. Ia berakhir dari akhir tahun ke-10 kerasulan hingga hijrah. Ia bermula dari akhir tahun ke-10 kerasulan hingga hijrah Nabi ke Madinah. Ia bermula tuan-tuan, bukan berakhir. Saya ulang balik. Tahap dakwah Nabi ada 3. Ada ulama buat 4. Biasalah khilaf. Tahap dakwah Nabi ada 3. Yang pertama, Nabi berdakwah secara sulit selama 3 tahun. Ada yang tak faham macam ni. Nabi terima wahyu umur 40. Daripada umur 40, 41, 42, 43, Islam disebarkan di Mekah secara rahsia. Apa maksud rahsia? Maksudnya Nabi tak umumkan kepada orang ramai. Nabi jumpa isteri dia, Nabi cakap perlahan-lahan dalam rumah. Nabi jumpa dengan anak-anak dia, Nabi dakwah anak-anaknya. Nabi berjumpa dengan adik-beradik yang paling hampir. Nabi berdakwah dengan adik-beradik yang paling hampir. Kemudian Nabi cari kawan-kawan yang paling rapat dengan Rasulullah. Kemudian Nabi berdakwah. Berapa tahun benda itu berlaku? 3 tahun. 3 tahun tuan-tuan. Orang musyrikin tak tahu apa. Musyrikin Mekah ketika itu tak tahu apa. Nabi dakwah secara rahsia. Habis 3 tahun, turun ayat arahkan Nabi dakwah secara terang-terangan. Saat kita akan tengok cerita dia. Nabi buat apa? Apa reaksi orang Mekah? Maka Nabi pun dakwah terang-terangan. Daripada
tahun keempat sampailah tahun ke-13 tu Nabi duduk di Mekah, sampai tahun ke-13 Nabi duduk di Mekah, 10 tahun secara terang-terangan. Kemudian tahap ketiga, Nabi berdakwah di luar Mekah secara terang-terangan, iaitu di Madinah. Di Madinah. Okey, dah selesai. Itu 3 fasa yang dipilih oleh Syekh Safiyur Rahman. Kita membaca 3 tahun berdakwah secara sulit. Seperti sedia maklum bahawa Mekah ialah pusat bagi bangsa Arab dan menjadi pelindung Kaabah. Melindungi dan mengawal berhala dan batu berukiran imej diterima semua bangsa sebagai penghormatan yang penduduk Mekah mempunyai hak ke atasnya. Sememangnya sukar untuk menuju sasaran tepat untuk melakukan reformasi di tempat yang dianggap sarang berhala. Tuan-tuan sekalian, semenanjung tanah Arab kebanyakannya dah ada berhala, pakat sembah berhala. Pusat dia di Mekah. Keliling Kaabah bukan ada 5 berhala, ada 360 berhala keliling Kaabah. Nabi nak mula macam mana, tuan-tuan? Nabi nak mula macam mana? Maka Allah arahkan kepada Rasulullah dakwah secara rahsia, sulit, senyap kepada orang yang paling dekat dulu. Bina kekuatan terlebih dahulu. Yang ni dia punya cara dia. Untuk berdakwah dalam suasana sedemikian rupa tidak syak lagi, menuntut keazaman dan kemahuan yang tidak goyah, justru menyebabkan seruan kepada Islam dilakukan secara sulit agar tidak menimbulkan kemarahan masyarakat Mekah dengan kejutan yang tidak diduga. Nabi ajak kepada kita, sekiranya situasi di satu tempat kita nak dakwah itu kita lemah. Kalau kita lemah, bilangan kita sedikit, dan seandainya kita berdakwah secara terang-terangan akan merugikan kita, kata para ulama, sehingga hari ini kita boleh guna strategi dakwah Nabi. Sampai hari ini kita boleh berdakwah secara rahsia dan secara tertutup. Sekiranya keadaan tidak mengizinkan, musuh jauh lebih kuat. Kalau kita zahirkan dakwah kita, kita akan dibunuh, disekat, ataupun Islam terus padam di tempat tu. Kalau takut benda tu, maka pilih cara dakwah seperti cara pendekatan dakwah Nabi SAW. Siapa orang yang paling awal masuk Islam? Tuan-tuan bakat teka agak-agak siapa manusia yang paling awal masuk Islam? Tajuk dia muallaf terawal. Ini sejarah kita, tuan-tuan, sejarah agama kita, umat Nabi Muhammad yang paling awal masuk Islam. Yang pertama, Khadijah, isteri Nabi, orang pertama memeluk Islam. Justru dia digelar ibu penganut, Ummul Mukminin. Tuan-tuan, dialah Ummul Mukminin yang pertama. Khadijah mana? Semua orang tahu. Khadijah binti Khuwailid. Siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri kalau boleh ikut cakap suami, yang tu terbaiklah, tuan-tuan. Isteri kalau boleh patuh kepada suami, yang tu terbaik. Isteri para Nabi ada yang tidak ikut Nabi, iaitulah isteri Nabi Allah Nuh dan juga isteri Nabi Allah Lut. Tapi Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut tidak berdosa, kerana tiap-tiap hari dia berdakwah kepada isteri dia. Tiap-tiap hari dia berdakwah, isteri dia tolak, buat macam mana? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah, apabila Nabi tawarkan kepadanya Islam, maka Sayyidatuna Khadijah antara manusia
yang tidak teragak-ragak untuk terus menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Khadijah seronok Nabi. Nabi sejuk hati dan besar hati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang duduk dalam rumah dia Islam. Orang yang duduk sekatil dengan Nabi, yang makan setalam dengan Nabi, yang mandi satu bilik air dengan Nabi, Islam. Khadijah. Senang tak usaha dakwah? Senang. Kalau tidak nak ajak pergi kuliah, dia nak ajak pergi usah malam, kita nak ajak pergi kuliah. Kalau tidak kita nak ajak pergi expo IKIM FM buat, dia nak ajak funfair punya. Susah. Anak-anak pun dah kali nak ikut siapa, mesti nak ikut hak hawa nafsu. Hak hawa nafsu, hak seronok-seronok lah. Maka orang pertama Nabi ajar, kalau siapa nak bergerak di dalam Islam, dalam gerakan dakwah Islam, yang pertama sekali kena pujuk dan bagi faham ialah isteri kamu. Bagi dia dengar, buka radio, naik atas kereta, buka IKIM FM. Jangan buka Mutiara FM kerap sangat. Kan Mutiara FM dia ada waktu dia ajak kuliah, hak lain tak kuliah dah, hak lain dia melompat. Tuan-tuan, naik kereta, buka radio, sampai rumah pasang CD. Bagi dia dengar. Suatu hari dia akan dapat hidayah, satu hari dia akan lembut, akhirnya memudahkan kita. Saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Kita lemah, dia kuatkan. Dia lemah, kita kuatkan. Maka Nabi ajar yang pertama sekali isteri. Mesti isteri dulu. Kemudian diikuti Zaid bin Harithah. Ubah ejaan tu tuan-tuan, Zaid bin Harithah, hamba Nabi yang merdeka. Zaid bin Harithah ni tuan-tuan sekalian, dia ni duduk dengan Rasulullah daripada Mekah, daripada dia budak. Nabi jaga dia. Asal dia ialah dia hamba abdi yang dihadiahkan oleh Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah. Khadijah ambil mana? Khadijah ambil daripada pak menakan dia. Pak menakan Sayyidatuna Khadijah hadiahkan kepada Khadijah. Khadijah hadiahkan Zaid ibn Harithah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Zaid dia kulit hitam, rambut rinting, budak, masih hamba Rasulullah, hamba abdi kepada Muhammad di Mekah ketika tu, belum bergelar Rasul. Sampailah pada satu hari ayah dia yang bernama Harithah, ayah Zaid nama Harithah, dia duduk di kampung, dapat tahu bahawa anak dia nama Zaid ada di Mekah bersama dengan seorang pemuda namanya Muhammad. Anak tuan-tuan, anak kecil lagi, budak kanak-kanak. Maka pak dia pun siap barang nak pergi ke Mekah, bawa pak menakan sebagainya pergi. Apabila sampai di Mekah, Harithah pun cari mana rumah Muhammad. Orang pun tunjuk. Sampai di rumah Muhammad, belum jadi Nabi. Sampai di rumah, Harithah pun kata, wahai Muhammad, aku dengar di rumah kamu ada seorang budak nama dia Zaid. Budak itu adalah anak lelaki aku. Aku merayu wahai Muhammad, aku sanggup bayar kepada dia berapa saja yang kamu nak untuk aku balik. Dia jumpa dengan ibu adik-beradik dia yang asal. Tuan-tuan, Nabi bukan orang zalim, tetapi Nabi satu orang manusia yang sangat tinggi kasih sayangnya kepada orang. Tuan-tuan tengok, Nabi kata, wahai Harithah, mau tak kalau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Tengok tuan-tuan, dua sifat Nabi. Harithah kata mau. Apa dia? Aku akan panggil Zaid, aku akan
akan tanya kepada Zaid, adakah dia nak balik duduk dengan kamu ataupun dia kekal dengan aku? Boleh tak wahai Harisah, kalau Zaid pilih untuk tinggal dengan aku, untuk kamu biarkan dia tinggal dengan aku? Dan kalau Zaid pilih untuk balik dengan ayahnya, untuk jumpa mak dia, untuk jumpa kakak dan adik dia, maka aku akan benarkan dia balik, tak perlu bayar satu sen pun. Adil tak tuan? Tak perlu bayar satu sen pun. Ambillah dia balik wahai Harisah. Harisah kata jadi. Anak dia terus dia setuju. Kalau macam tu lagi aku untung, tak payah bayar. Nabi pun panggil Zaid, mai keluar. Zaid pun keluar. Nabi tuan-tuan, Nabi kata, wahai Zaid, kenal tak? Zaid kata kenal. Siapa dia? Ayah. Kenal tak sebelah siapa? Zaid kata kenal. Siapa? Pak Nakat. Kenal tak siapa? Kenal. Siapa dia? Adik. Semua mai ni, adik-adik dia. Hari ni ayah nak ambil kamu balik, tapi kamu ada pilihan, nak duduk dengan aku ke nak balik kampung dengan ayah? Zaid tak berhenti fikir lama, dia terus jawab, bal, bahkan aku pilih untuk bersamamu wahai pakcik. Masuk akal tak? Ni ayah mana ni? Nabi bukan jaga dia daripada bayi. Nabi baru jaga dia dalam tempoh setahun tu je, dalam tempoh setahun tu. Tetapi Nabi tak pernah angkat suara. Aisyah kata Rasulullah tak pernah angkat suara. Dan tangan Nabi tidak pernah memukul wanita ataupun kanak-kanak. Kita hari-hari balun anak ni. Tambah cikgu, saya cikgu, rotan hari-hari rotan. Saya sendiri lah hari-hari rotan. Kata Sayyidatuna Aisyah, ma daraba biyadihi imra'atan qat. Nabi tak pernah guna seumur hidup dia tangan dia untuk memukul. Macam mana orang tak sayang ke Nabi? Ini dahsyat tuan. Zaid terus pilih, bahkan aku nak duduk dengan kamu wahai pakcik, nak duduk dengan Rasulullah. Ayah dia terkedu-kedu, tak tahu Nabi nak kata apa tuan-tuan. Tadi ya dah dengan perjanjian tak sah ni. Maka balik Harisah, dan Harisah yakin dengan hati dia, anakku duduk dengan satu orang yang baik. Dia balik tuan-tuan, tak bawa balik. Harisah balik dan tak bawa balik Zaid. Maka jadilah Zaid anak angkat Nabi. Nabi pun dukung dia keliling Mekah, padahal budak kulit hitam. Tuan-tuan lah ni kalau orang bawa mai, orang Islam Afrika Tengah, bawa mai kat tuan-tuan 10 orang, pakat ambil anak angkat, mau tak? Ni rambut retiu tu kan, pakat tengok 10 orang tu semua pakat keluar, tak ambil kan. Bawa mai hak Bosnia, hak Syria, berebut. Ni Zaid bin Harisah bukan ada rupa pun, kulit hitam, rambut kerinting. Nabi dukung dia hari tu. Pusing Mekah. Nabi kata mulai hari ni budak ni nama Zaid bin Muhammad. Tengok tuan-tuan Nabi balas macam mana. Apabila Zaid memuliakan Rasulullah di hadapan ibu, di hadapan ayah dia, maka Nabi memberikan timbal balik kepada kemuliaan itu. Nabi pun dukung Zaid. Nabi kata hari ni budak ni nama Zaid bin Muhammad, apa kena panggil dia Zaid bin Muhammad. Ada nasirah tuan Zaid bin Muhammad. Kemudian baru turun wahyu, Allah larang binkan kepada orang lain, turun larangan tu. Maka kembalilah nama dia Zaid bin Harithah. Sayang macam mana Nabi dengan Zaid, tak usah cerita, memang sayang. Zaid ni hak masuk Islam, Nabi panggil dia, Nabi tawarkan Islam. Nabi kata wahai Zaid, Allah latih aku pesuruh Allah, maukah kamu bersama dengan aku mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tuan-tuan, Zaid bin Harisah orang kedua masuk Islam dalam dunia ni. Dalam dunia ini, orang pertama masuk Islam perempuan, Khadijah binti Khuwailid, bukan lelaki. Orang kedua masuk Islam dalam dunia ni yang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Zaid bin Harisah. Orang ketiga adalah Ali bin Abi Talib. Pasal apa Ali?
Yang pertama sebab dia adik-adik Nabi, orang paling dekat. Dan yang keduanya, dia duduk rumah Nabi. Sayyidina Ali duduk di rumah Rasulullah. Maka di Mekah Nabi jaga dua orang kanak-kanak. Yang pertama Zaid bin Harithah, yang kedua Ali bin Abi Talib. Apa cerita Ali main duduk rumah Nabi? Cerita dia lepas Nabi dewasa, dia dah kahwin, dia tengok kehidupan Abu Talib nampak susah, anak ramai. Rasulullah seorang yang wafi, yang sangat membalas budi. Nabi ni sifat dia. Nabi pergi jumpa, wahai Abu Talib, wahai pak nakal, bagi seorang lah aku jaga. Maka Abu Talib pun bagi Ali untuk dipelihara oleh Rasulullah daripada kecil. Dua orang kanak-kanak. Yang tu adalah orang kedua, orang ketiga yang masuk Islam. Sepupu yang tinggal bersama baginda semenjak kecil lagi. Dan kemudian sahabat karibnya. Ni orang keempat. Orang keempat yang masuk Islam. Ini pendapat tuan-tuan, bukan benda ijma'. Ini pendapat. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, pendapat ni yang dipilih. Nombor satu Khadijah, kedua Zaid, yang ketiga Ali, yang keempat Abu Bakar. Kita duk belajar selama ni, orang pertama masuk Islam Abu Bakar. Betul juga, lelaki pertama, lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Betul. Kemudian hak ni kawan baik Nabi. Tuan-tuan tengok, Nabi ajak kita nak bawa Islam, nak bawa dakwah ni, kena bagi faham hak kawan rapat kita, kena bagi dia faham supaya senang. Hobi dia pergi kuliah, hobi kita pun pergi kuliah. Dia bila ada masa kosong, dia suka cakap tentang ilmu. Kita pun bila ada masa kosong, kita suka cakap tentang ilmu. Sekali-sekala bila ada cuti, kita suka ziarah alim ulama. Dia pun sekali-sekala bila ada cuti, dia suka ziarah alim ulama. Maka kawan macam ni nak heret tangan kita, sama-sama masuk dalam syurga. Nabi kawan dengan Abu Bakar ni daripada kecil. Tuan-tuan, bukan waktu ni. No, main daripada kecil ni. Dua-dua orang bagus, dua-dua orang baik, kawan daripada kecil. Sampailah Rasulullah umur 40, Abu Bakar muda berapa tahun? Abu Bakar muda berapa tahun? 3 tahun lebih kurang. Sikit lah beza umur. Abu Bakar muda berapa tahun, maka dia masuk Islam. Kemudian pada hari pertama menerima Islam, Abu Bakar terbukti seorang yang gigih dan aktivis paling bersemangat. Dia seorang kaya, jutawan Mekah, rela berkorban, sederhana dan lurus perwatakannya. Kawan Nabi cukup bagusnya, dahlah kaya. Nabi kata, sepanjang aku berdakwah, manusia yang tidak teragak-agak untuk menyebutkan syahadah adalah Ibnu Abi Quhafah, anak kepada Abu Quhafah, Abu Bakar maksudnya. Hari Nabi panggil dia, wahai Abu Bakar, hang kawan aku, kawan, Allah lantik aku jadi Rasul. Maukah kamu menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah? Tuan-tuan, la tu juga. Abu Bakar kata, la ilaha illallah wa annaka rasul. Kedua meninggal umur 63. Kedua-duanya meninggal pada hari Isnin. Dan kedua-duanya dikebumikan bersebelahan. Punya rapat tuan-tuan, kawan sampai ke syurga. Ni kita belajar daripada sirah ni. Nak kawan bukan takat nak kenuri kenara, nak tolong kita waktu sakit, waktu kenuri je. Tidak. Nabi ajak kita cara berkawan. Kalau nak kawan sampai syurga. Sampai Nabi sebut, dia pegang bahu Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kita masuk syurga macam ni. Hadis dia, hakadha ya, contoh kan, bukan hidup saya tu, contoh dia mai kan, hak mana kena tu nasib. Kemudian orang ramai sering mendatangi rumahnya dan mendekatinya kerana ilmu dan kebaikannya serta mesra dalam pergaulan juga perdagangan. Hak ni Abu Bakar. Dia mengajak siapa saja yang dia yakin untuk menganut Islam melalui usaha peribadinya. Ramai yang masuk Islam. Tuan-tuan, Abu Bakar ni punya buat kerja. Sayyidina Abu Bakar punya tolong Rasulullah
Reta dia, tubuh badan dia, masa dia, tenaga dia. 8 orang yang Nabi jamin syurga kesemuanya masuk Islam di tangan Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Punya dahsyat 8. Anak didik dia 8 orang Abu Bakar, semua Nabi jamin syurga. Sebab tu Nabi sayang sungguh dengan Abu Bakar. Tengok tuan, siapa yang dia ajak? Dia mengajak sesiapa juga yang dia yakin untuk menganut Islam, dan melalui usahanya ramai yang masuk Islam. Tuan-tuan dengar siapa yang masuk Islam di tangan Abu Bakar? Uthman ibn Affan. Tuan-tuan, Uthman ibn Affan bukan Nabi yang pergi jumpa. Nabi Islamkan Abu Bakar. Abu Bakar dia buat kerja dah hari pertama tu. Tak tunggu lesen confirm kau tak ada. Hari itu juga Uthman ibn Affan, Zubair al-Awwam, hebat-hebat ni, Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Az-Zuhri tu saya tak tahu. Saya tak tahu nama mai mana Az-Zuhri tu. Talhah bin Ubaidillah yang kelima, Talhah bin Ubaidillah. Ini antara yang ada lagi yang masuk Islam di tangan Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kemudian antara orang Islam yang awal juga adalah Bilal. Bilal kalau dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah dia orang kelima, nombor 5 masuk Islam. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dalam kitab karangan Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, Bilal nombor 5. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang ni juga diislamkan oleh Abu Bakar. Dia tak sebut kat atas, tak sat. Kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Arqam ibn Abil Arqam. Tuan-tuan, ada seorang sahabat nama dia Al-Arqam ibn Abil Arqam. Tuan-tuan buka kitab sirah daripada muka surat 1 sampai muka surat 500. Arqam ibn Abi Arqam ni nama dia naik sekali je, tapi hebat. Antara 10 yang awal masuk Islam. Rumah dia dipilih oleh Rasulullah untuk dijadikan markas. Nabi himpun orang, lebih kurang waktu tu 30 orang, 40 orang. Semua duduk dalam rumah dia hari-hari. Dan rumah itu kekal rahsia selama bertahun-tahun Nabi berdakwah di Mekah. Kekal rahsia. Hebat tuan-tuan cara para sahabat menyimpan rahsia. Tak ada seorang pun yang bukan Islam tahu kata rumah tu Nabi dia buat usrah, Nabi dia buat ceramah, Nabi dia buat seminar, Nabi dia buat bengkel. Tahu tu pintu kan, dia ada bunyi dia. Bunyi macam tu baru dia buka. Lain pada tu tak buka. Kalau ada orang ikut pergi ke mana, rupanya benda tu dilakukan pada zaman Nabi. Abu Dhar nak masuk Islam, dia main ke kota Mekah, jumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, hang ni nak main buat apa? Dia kata, aku betul-betul nak cari Muhammad, aku nak tahu apa yang dia bawa. Maka Abu Dhar pun kata, hang jalan ikut aku. Rumah tu rahsia, jalan ikut aku. Kalau aku baling batu belah kanan, hang masuk belah kanan. Kalau aku baling batu belah kiri, hang masuk belah kiri. Kalau aku berhenti tuang ayak, hang jalan jauh sikit pada aku. Berapa lama rahsia tuan-tuan? Sepanjang Nabi duduk di Mekah, rumah itu 13 tahun kekal rahsia. Dahsyat tak? Dahsyat, no? Strategi dakwah zaman tu. Kemudian Uthman ibn Maz'un masyhur, dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf, Sa'id bin Zaid. Ini antara yang 10 yang dijamin syurga. Sa'id bin Zaid, adik ipar Sayyidina Umar. Kemudian Khabbab bin Arts, Abdullah bin Mas'ud, dan ramai lagi. Mereka merupakan perintih Islam. Mereka berasal dari berbagai suku. Kaum Quraisy. Ibnu Hisham seorang perawi menganggarkan bilangan mereka lebih kurang 40 orang. Selama 3 tahun Nabi berdakwah sengak-sengak ni, ni senarai nama dia. Berapa puluh orang? Antara 30 hingga 40 orang. Tiap-tiap hari kumpul dalam rumah tu, rumah Arqam ibn Abi Arqam. Nabi ajak ada ibadat tak ada lagi.
Puasa di Mekah, haji di Mekah, zakat di Mekah. Di Madinah, silap, maafkan saya. Puasa di Madinah, zakat di Madinah, haji di Madinah. Di Mekah, tauhid. Semua benda akidah. Nabi tekankan akidah selama 10 tahun. Akhir tu barulah ada semayang. Kemudian terakhir tuan-tuan, last untuk malam ni, solat. Solat waktu awal Nabi dakwah, solat ada 2 waktu. Tuan-tuan boleh tengok surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Jumhur mufassirin memilih ayat ini jumhur, bukan ijma', memilih ayat ini untuk menyatakan bahawa Nabi dan umat Islam ada melakukan solat pada waktu pagi dan petang. Berkata Imam Ibn Hajar, sememangnya Nabi SAW pernah bersolat sebelum perjalanan malam Isra Mi'raj, tetapi masih menjadi suatu kontroversi sama ada solat itu sebagai satu ritual wajib sebelum dikenakan peraturan bersolat 5 kali sehari. Juga dikatakan bahawa solat wajib adalah 2 kali sehari, pada waktu sebelum matahari naik dan selepas matahari terbenam. Pagi dengan lepas maghrib. Ia dilaporkan dalam beberapa kisah bahawa Nabi menerima wahyu pertama dari Jibril. Didahulukannya dengan mengajar baginda mengambil wuduk. Apabila selesai, Nabi mengambil air ke dalam tapak tangannya, lalu dipercikkan di cawan baginda. Tuan-tuan, 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Daripada awal berdakwah, para sahabat tak semayang langsung ke? Ada pendapat yang mengatakan Nabi dan para sahabat semayang, iaitu semayang pagi dan juga petang. Habis sampailah tahun ke-11 berlaku Isra Mi'raj, barulah turun solat yang 5 waktu. Habis. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akan sambung kuliah akan datang. Nabi memulakan proses azim walakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.